KPM. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat, kita masih lagi belum menang dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayo, ke mana jua anda pergi? Apa jua yang anda lakukan? Terus patuh pada SOP. Okey, pakailah pelitup muka, face mask anda dengan betul. Penjarakan fizikal kena jaga kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan pakailah gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, tadi kita dah pun saksikan profil guru kita pada hari ini yang akan bersama-sama dengan saya Ria. Saya nak mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Zalfatihah binti Yaakob. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Ria. Sehat? Sihat, Alhamdulillah. Cikgu nampak berseri-seri hari ini. Berseri-seri. Terima kasih Ria. Ria pun sama. Berseri-seri. Sama-samalah kita Cikgu. Okey, mungkin murid-murid di rumah juga ingin mengenali Cikgu Zulfatihah dengan lebih dekat. Silakan memperkenalkan diri Cikgu. Assalamualaikum semua murid-murid di rumah dan yang menonton. Okey, saya Cikgu Zalfatihah binti Haji Yaakob dari SMK St. Gabriel Kuala Lumpur. Tahun ini saya 7 tahun lah. Tahun ke-7 nak masuk tahun 8 tahun dah Ria mengajar di SMK St. Gabriel. Okey, wow. Subjek peringkat seni visual lah. Satu jangka masa yang lama Cikgu. Yeah. Dan mungkin kalau kita tengok video gimmick yang dipaparkan di awal jam tadi Cikgu, mungkinkah ada berkaitan dengan topik kita pada hari ini, mata pelajaran kita? Silakan Cikgu. Ya, buat murid-murid semua, untuk slot kali ni Ria, tajuk diberi kesatuan di bawah bidang bahasa seni visual dan tajuk dan mesej di bawah bidang pemikiran seni visual. Tapi walaupun berbeza bidang, mereka tajuk ini saling berkait. Okey, di mana prinsip kesatuan dan tajuk dan mesej ini saling berkait dalam penjanaan sesuatu sesebuah karya lah untuk diberi nama tu macam mana kan. So di sini murid-murid akan explore lebih tentang prinsip kesatuan dan tajuk dan mesej itu sendiri. Okey, baiklah. Dan mungkin standard pembelajaran kita pada hari ini Cikgu boleh kongsikan bersama murid-murid di rumah? Ya, untuk tajuk kesatuan, murid-murid akan selepas habis dengan tajuk ni, murid-murid akan memahami definisi prinsip kesatuan dan tujuan tajuk dan mesej dalam pembentukan sesebuah karya. Kalau kita tahu kan Ria, kalau kita menghasilkan, kalau Ria tengok carta-carta yang display di depan ini adalah hasil-hasil murid pelajar-pelajar sekolah. Okey, terima kasih nampak kepada bakat mereka tu Cikgu. Setiap karya ini ada tajuk dan mesej tersendiri. Okey, jadi macam mana tajuk hari ini murid-murid dapat kenal pasti bagaimana penjanaan sesuatu tajuk dan mesej itu berlaku. Okey. Dan selain dapat memahami definisi tajuk kesatuan, murid-murid juga boleh membuat eksperimentasi penerokaan prinsip kesatuan, di mana hari ini kita ada satu aktiviti
mudah. Simple je Ria. Okey, kalau tengok dekat depan ni, Ria pernah tengok tak yang hasil dalam pinggan kertas ni agak-agaknya? Oh, pernah cikgu. Sewaktu saya pergi ke pameran, memang ada banyak yang jenis macam ni cikgu. Okay. Ini dipanggil apa ni cikgu ya? Okey, tunggu sebentar, nanti kita akan ada slot aktiviti bersama dengan Ria. Kita akan buat sama-sama. Okey. Baiklah cikgu, itu dia penerangan untuk standard pembelajaran kita pada hari ini, dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita. Tapi kita berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Kesatuan, Tajuk dan juga Mesej. Saya di studio bersama-sama dengan Cikgu Zalfatihah Yaakob. Hari ini nampak gayanya cikgu, kita punya murid-murid di rumah sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey Ria. Di sini kita akan describe ataupun buat penerangan sedikit tentang bidang bahasa seni visual kesatuan. Okey, apakah itu kesatuan? Prinsip kalau dahulunya di bawah bidang asas seni reka, unsur seni dan prinsip rekaan. Okey, hubungan antara unsur seni dan yang membantu dalam menghasilkan karya seni visual. Gabungan ini merujuk kepada tajuk dan mesej yang sama serta saling melengkapi antara satu sama lain bagi menghasilkan makna tertentu. Okey, jadi di sini cikgu nak terangkan kesatuan ini adalah salah satu prinsip yang penting dalam penjanaan tajuk dan mesej sesuatu karya. Okey, bukan maksudnya prinsip kesatuan ini mesti ada. Mesti ada dalam semua penghasilan bidang karya seni visual itu. Okey, ciri-ciri kesatuan. Ciri-ciri kesatuan kalau kita boleh rujuk balik, murid-murid di rumah boleh tengok buku teks tingkatan 1. Okey, boleh tengok dekat sini ciri-ciri kesatuan pada alam semula jadi kita boleh tengok. Okey, tengok pada kulit pokok dia, kulit pokok bulu burung merak. Betul cikgu. Kemudian kita tengok pada pokok bunga Rafflesia. Kemudian ciri-ciri kesatuan juga wujud pada objek buatan manusia. Selain objek buatan manusia, karya seni visual. Okey. Di sini menunjukkan konsep prinsip kesatuan ini memang menjadi unsur yang paling penting. Okey, dalam sesuatu karya seni visual dan banyak wujudnya di alam semula jadi dan buatan manusia. Okey, kemudian bagaimana terhasilnya unsur ataupun prinsip kesatuan ini? Bagaimana? Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tengok melalui jalinan, melalui garisan, melalui bentuk, melalui warna, rupa dan corak. Okey, kalau aktiviti hari ini kita akan lebihkan kepada prinsip kesatuan melalui garisan. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kita akan tengok pada aktiviti selepas ini. Okey. Okey, tengok lagi rumusan di sini. Cikgu boleh tunjukkan sikitlah pelajar-pelajar. Okey, boleh baca balik ciri-ciri kesatuan, fungsi, teknik penghasilannya. Kemudian kita pergi sedikit saja penerangan tentang bidang pemikiran seni visual iaitu tajuk dan mesej. Okey, bagaimana tajuk dan mesej ini wujud? Karya menggambarkan mesej yang disampaikan. Mesej ialah makna atau maksud tersurat atau tersirat dalam sesebuah karya seni visual. So kalau kita pergi ke galeri, Ria pernah pergi ke galeri artwork kan, tengok-tengok karya seni visual. Pernah cikgu. Setiap karya itu mempunyai maksud tersendiri. Ada maksud, ada mesej, ada nama tajuknya, ada yang direct, ada yang tersirat, kan? Okey, kita tengok lagi tujuan aplikasi tajuk dan mesej ini. Kenapa?
bertujuan menjadikan karya itu lebih bermakna. Okey. Bukan sekadar nilai keindahan untuk nilai estetik, nilai keindahan di mata, bukan saja untuk dilihat, ditatap. Setengah tajuk itu kalau kita refer pada video gimmick tayangan slide tadi dari Prof. Zakaria Ali menyatakan bahawa setiap karya yang dihasilkan itu diberi tajuk berdasarkan pada pelukisnya sendiri. Kenapa? Bagaimana bila masyarakat, audiens lihat karya itu di mata mereka, adakah interpretasi atau penilaian itu sampai pada diri mereka, kan? Okey, bagaimana proses penjanaan tajuk dan mesej ni berlaku? Ada 3 komponen utama, iaitu yang pertama mestilah berkait rapat dengan hal benda atau subject matter. Contohnya Ria, kalau kita nak buat karya apa-apa, kita kena ada sumber inspirasi kita. Okey. Contohnya mengenai kehidupan, cikgu. Ya. Kan? Kemudian kita kena ada komponen kedua, iaitu bentuk, merujuk kepada prinsip rekaan, dan kandungan berkait rapat dengan sesuatu mesej itu. Okey. Kemudian ini ialah 2 kaedah sesuatu penjanaan tajuk dan mesej itu dibuat, dihasilkan dengan kaedah konvensional ataupun tradisional lah, kaedah yang direct orang kata. Dan kedua, kaedah contemporary. Contohnya Ria, kalau kita tengok catatan realistik di hujung tu Ria, mungkin tajuk yang sesuainya kampung halamanku mungkin itu secara konvensional. Mungkin secara contemporary lebih tersirat. Okey, lebih tersirat, diberi contohnya mimpi indah mungkin Ria, mungkin ketenanganku. Mungkin tajuk tidak menggambarkan pada direct, tidak secara terang. Okey, itu sedikit penerangan tentang tajuk kita hari ni lah Ria. Dan saya pasti sekarang ni kita nak melakukan aktiviti, cikgu. Ya. Penghasilan doodle art, cikgu. Tapi sebelum tu saya nak kita mengamalkan dahululah SOP cikgu. Boleh, Ria. Dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19, kita kena ingat selalulah sanitasi tangan, jaga jarak dan pakai pelitup muka ke mana jua kita pergi. Baik cikgu, saya dah tak sabar ni cikgu. Boleh Ria. Jom kita mulakan aktiviti doodle art kita. Penghasilan doodle art kita. So mungkin cikgu boleh ajar saya apa permulaannya cikgu. Oh, tak sabar ni. Okey, kita dah sanitize tangan semua dah selamat. First kali, alat dan bahan yang paling simple Ria, yang mungkin dalam tempoh PKP ni murid-murid ada masalah untuk keluar beli bahan kan. Jadi bahan-bahan yang biasanya ada, yang mudah kita guna pinggan kertas Ria hari ni. Betul. Kita ada pelbagai 2 saiz pinggan kertas hari ni. Okey. Besar dan kecil. Kecil. Yang ni besar, yang ni kecil. So Ria dah siap-siap tulis nama Ria tu. Jadi bagaimana kita nak menghasilkan kesatuan melalui garisan. Garisan hari ni cikgu. So Ria faham tak maksudnya macam mana kita nak hasilkan kesatuan itu, nak menunjukkan kesatuan dalam garisan. Oh, dia boleh campur ke cikgu garisan-garisan tu? Mesti boleh. Mesti Ria. boleh. Okay, so saya nak mulakan dengan boleh huruf mula Ria, boleh R, mula. nama saya. So kalau tengok kat sini, cikgu dah siapkan nama. Contoh. Contoh yang dah siap kan. So daripada doodle ini, contengan ini, kita boleh nampak pelbagai garisan kita apply, tapi masih bersatu tu di situ. Ya, betul. Dia nampak lagi nampak kesatuan tu, konsep kesatuan, harmoni. Nampak dia tak pelik lah. Baik cikgu. Kalau tengok garisan tu, mungkin cikgu boleh memperjelaskanlah garisan-garisannya cikgu. Okey, kalau Ria nak tonjolkan garisan, mungkin boleh guna yang tebal, nipis. Garisan apa yang Ria nak menonjolkan pada setiap huruf yang dah ditulis pada kertas tu. Okey. Jom cikgu. Jom kita mulakan. Cikgu pun nak buat juga ke ataupun Ria seorang je hari ni cikgu? Boleh. Saya boleh bantu Ria. Kalau nak suruh saya buat yang mana? Okey, baik. Cikgu buat huruf I cikgu? Boleh. Jom kita buat sama-sama. Saya risau ni, takut saya punya
tak secantik yang cikgu buat, cikgu. So untuk memudahkan kan, kita tulis dulu nama siap-siap. Tulis Ria. nama siap-siap. Tulis nama siap-siap. Okey. Kemudian kita boldkan, kita tebalkan outline dia. Okey, baiklah. So kita nak menonjolkan konsep kesatuan pada garisan, kita kena. Okey. Jadi okey. cikgu, Boleh. ajar saya permulaannya, cikgu. Ya. Mhm. Boleh Ria masukkan garisan, elemen garisan yang macam mana Ria nak? Okey. So contohnya saya nak garisan Okey, boleh saya tunjuk dekat beralun sini. macam tu, boleh, cikgu? Beralun, boleh. Okey, kita ambil contoh kat depan ni Ya. Okey, saya mula ya, cikgu. Boleh. Oh, saya boleh buat 4 macam ni lah, cikgu. Boleh Ria. Kan? Kita asing kan? Okey. So doodle ini sebenarnya hasil karya yang semakin diminati murid-murid Ria. Sebab apa? Dia kaedah. Adakah mereka lebih berinspirasi, cikgu? Sebenarnya dia tidak memerlukan idea sangat syarat bila menghasilkan doodle ini. Okay, faham. Sebab sebenarnya doodle ni lebih kepada contengan. Contengan yang ringan daripada kecil, daripada simple ke benda yang crowded kan. So saya ada berdasarkan aktiviti kita ni, cikgu nak uji Ria lah sikit kan dengan 2 soalan. Ya, cikgu. Boleh Ria, cikgu nak tanya soalan. Cikgu tolong saya jawab juga, cikgu. Okey. Okey. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, pada pendapat Ria, apakah perbezaan kaedah tradisional dan konvensional dalam penjanaan tajuk dan mesej sebuah karya tu? Tradisional dia lebih kepada mungkin terikat dengan proses macam tu, cikgu? Terikat dengan proses Atau cara tradisi? Lebih kepada okey. cara tradisi, cikgu. Okey. Kalau contemporary pula macam mana pada pendapat Ria? Berdasarkan cikgu. Mungkin dia berbeza, dia tidak terikat dengan kaedah tradisi. Okey, betul. Lebih kreatif dan Okey. inovatif. Nampak bunga ni? Ni yang saya tunggu daripada tadi, cikgu. Cikgu nak bagi 4 bunga dekat Ria. Baik, cikgu. Terima kasih. Tu dia untuk bukan Ria. senang ni nak dapat bunga tau. Dapat Bermakna bunga betul lah matahari. jawapan saya tadi, cikgu? Ya, betul. Okey, 4 bunga untuk saya. Ya. Jadi murid-murid dekat rumah agak-agak berjaya ke tak jawab apa dia perbezaan Okey, kena jawab macam Ria. Cuma boleh ada penambahbaikan lagi dari segi jawapan kena explore lagi kaedah tradisional tu apa, konvensional tu apa tidak terikat dengan kaedah betul yang Ria sebut tadi. Soalan kedua Ria, cikgu nak ada satu lagi soalan untuk Ria ni. Okey, boleh cikgu walaupun saya berikan 3 fungsi. 3 fungsi. Beri 3 fungsi kesatuan. Cikgu dah tunjuk dah tadi. Saya nak fikir dulu, cikgu. Okey. 3 fungsi kesatuan. Ya. Dapat menimbulkan suasana apa? yang tenteram dan selesa. Kalau kita tengok artwork ni kan, cikgu kan. Okey. Nampak tenang, selesa, tenteram. Okey. Boleh bagi kita rasa harmoni, cikgu. Okey. Kepada sesuatu image macam tu. Alright. Ataupun visual. Okey. Dan last sekali, kejap cikgu, saya fikir. Jadikan karya lebih tersusun, cikgu. Tersusun dan mudah difahami, cikgu. Ya, betul. Okey, cikgu nak bagi 4 bunga lagi dekat 4 dia. bunga lagi, cikgu tambah bunga Okey, saya, tambah cikgu. bunga. Balik ke kena simpan elok-elok ni. Cikgu nampak. buat bunga untuk Ria ni. Saya itulah, murid-murid kat rumah pun kena fokus juga supaya apa jua soalan yang cikgu Tahniah, ajukan, ya, betul. kita dapat jawab dan kita dapat bunga. Ni boleh menambahkan lagi kita punya semangat, cikgu. Ya, kumpul okey. bunga Kumpul bunga. Okey. Okey, cikgu. Cikgu dah siap satu, saya pun satu juga, cikgu. Kita nak teruskan lagi? Ya, boleh. Okey. Okey, kita buat. So, dalam tajuk ini, Ria, kita juga boleh kaitkan dengan elemen merentas kurikulum. Okey. Seperti keusahawanan. So, melalui penghasilan artwork sebegini, murid-murid dilatih dengan menghasilkan karya yang jujur, yang ikhlas, yang bagus dan boleh
pasarkan, Ria. Boleh betul. dijual kan. Hari tu kita tengok dekat berita. Betul. Kan ada murid-murid menghasilkan catan. Dia jual catan, Ria. Oh. Kan jual catan mereka buat walaupun tak mahal tapi ada elemen itu. Kita dah latih murid-murid kita untuk Itu berani. sememangnya yang kita nak daripada murid-murid. Betul. Tonjolkan kreativiti anda. Jadi kita boleh dengan kreativiti tersebut boleh dapat hasil. Ya, betul. Okey. Baik cikgu, saya rasa yang saya ni saya takut sebenarnya nak bagi cikgu nilai ni. Tak apa, Ria. Boleh buat dulu, jangan risau. Nanti boleh balik cuba apply. Kita tunjuk sikit kat kamera cikgu. Nampak tak kreatif? Ya. Saya puji diri saya sendiri cikgu. Nampak Ria, R tu okey dah menyelah bowl kan? Okey. So fungsi garisan memang boleh mewujudkan kesatuan Baik. Dan cikgu, sementara kita tengah buat ni, kita tengah sibuk-sibuk ni dan saya pasti murid-murid kat rumah juga dia belajar cikgu sama-sama untuk kita murid-murid lakukan di rumah boleh. aktiviti doodle art. Kita berehat dahulu sebentar, kita kembali lagi selepas ini. Okey. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini dalam slot menengah rendah. Kita dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, kesatuan, tajuk dan juga mesej. Saya bersama-sama dengan Cikgu Zal Fatihah. Cikgu, nampak Ria punya dah siap dah satu cikgu. Ya. Wah, nampak tak kreatif? Nampak Ria? Memang kena bila dah penuh dengan garisan tu kita akan nampak Kan? kesatuan tu dekat situ akan wujud. Okey cikgu, Okey. dan mungkin kita ada lagi info mengenai kita punya aktiviti hari ini cikgu yang cikgu Ya, mungkin nak Ria. kongsikan dengan murid-murid yang berada di rumah. Okey, murid-murid di rumah boleh turut serta, turut serta menghasilkan doodle art ini memandangkan kita guna bahan yang simple je, cikgu guna pinggan kertas, marker pen ataupun kalau tak ada bahan-bahan ini kita boleh guna kertas. Okey, kertas, jangan contoh dinding je sudah Okey Ria, okey ini pinggan kertas atau kita boleh gunakan buku sketch kalau ada, buku sketch kan. Kalau dulu cikgu, saya beli banyak-banyak buku sketch tu cikgu. Ya, bagus Ria. Kalau murid-murid pun disarankan untuk sentiasa sebab doodle art ini antara aktiviti menghasilkan artwork yang mudah dengan hanya contengan, bukan kata conteng tak bertujuan Ria, ada tujuannya. So untuk hari ini kita menggunakan nama kita, nama cikgu dan nama Ria untuk kita menggunakan elemen kesatuan melalui garisan. So kalau murid-murid boleh tengok di sini, kita dah aplikasikan beberapa jenis garisan di sana pun boleh tengok Ria. Banyak. Yang kita dah komposkan, kita dah susun menjadi satu artwork, satu karya hasil seni doodle. Kalau diperhatikan pelbagai jenis garisan. Ya betul Ria. Adakah garisan tersebut mempunyai nama cikgu? Ya, mesti. Setiap garisan itu dihasilkan dengan teknik-teknik yang berbeza. Kalau Ria boleh tengok, ada garisan berpusar, garisan melintang, garisan berserabut, garisan lurus, garisan selari. Okey, so murid-murid di rumah boleh cuba dan hasilkan artwork doodle masing-masing. Ya, kalau tengok saya nak ambil satu garisan ni letakkan kat sini boleh cikgu? Boleh Ria, Okey, boleh saya Ria. nak Boleh ambil kopi, yang- boleh tengok rujukan dekat sana, di sini pun ada. Saya dah tahu dah cikgu. Ya. So, jom kita sambung cikgu. Boleh. Okey. Dan So, saya Ria- pasti setiap garisan ni mempunyai maksud tersendiri cikgu. Ya Ria, betul. Setiap garisan, jika kita menghasilkan garisan itu dengan ada ketebalannya, saiznya. So dia akan nampak
kontra di situ, ada penegasan dia kan. So biasanya kalau garisan menegak, kalau dibuat dengan tebal murid-murid, dia akan nampak kukuh, sesuatu sifat yang keras, kukuh, teguh. Okey. Kalau kita tengok garisan beralun Ria, garisan beralun, garisan bercorak ini, dia akan menenangkan kita, menenangkan kita. Ibaratnya kita di hadapan kita ini sungai. Kita boleh kita berasa aplikasikan garisan beralun itu dalam doodle art kita. So, cikgu ada soalan terakhir untuk Ria. Cikgu, bila soalan saya gementar, cikgu. Okey. Ria dah ready nak jawab? Saya dah ready nak jawab? Dah ready, cikgu. Okey, kita cuba ya. Okey. Bagaimana Ria ataupun murid-murid di rumah dapat mengenal pasti prinsip kesatuan dalam hasil karya doodle art? Okey, mungkin bagaimana? saya cuba, cikgu. Ya, boleh, Ria. Mungkin melalui idea yang disampaikan, reka letak objek dan juga penggunaan pelbagai unsur seni, cikgu. Betul, tepat sekali Ria. Cikgu ada berapa lagi bunga ni? Cukup tak nak bagi Ria ni? Cukup, 4 cikgu. lagi. Okey, cikgu bagi 4 lagi untuk Ria. Yes, Sebab nampaknya saya dah jawapannya berjaya. tepat. Dapatkan semua bunga. Dapat bunga ya. Murid-murid di rumah pun sama. Okey, terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama Ria. Nampak murid-murid Kak Ria dah dapat semua bunga pada hari ini. Ya. Dan saya pasti ini sangat menggembirakan saya, cikgu. Ya. Saya dah tak sabar nak melengkapkan lagi. Betul. Boleh kita lekapkan lagi Ria sampai boleh, siap, cikgu. sampai sempurna. Dan mungkin kalau Ria nak tanya cikgu lah, apa garisan yang cikgu paling gemar apabila cikgu melakukan aktiviti doodle art? Okey. Apa yang orang kata dekat dengan cikgu? Garisan-garisan garisan jenis-jenis garisan. Kadang-kadang ada juga yang orang boleh menginterpretasikan garisan ini. Contoh Ria, kalau penulisan Ria, cara menulis, orang dah boleh baca Ria ni macam mana. Akan seseorang personality itu melalui garisan. Boleh, cikgu? Ya. Kalau soalan Ria tadi, okey, garisan yang macam mana cikgu akan gemar menggunakan? Okey, saya memang lebih suka menggunakan garisan yang tebal lah. Garisan yang bold, tebal. Nampak dengan jelas, terang, teguh. Kekukuhan itu. Ya. Kalau Ria pula bagaimana? Ria pula saya suka yang beralun. Seperti apa yang cikgu bagi tahu tadi, dan saya pasti murid di rumah juga suka dengan garisan yang beralun. Itu adalah melambangkan ketenangan, cikgu. Ya, betul ya. Sebab kalau kita tengok yang berpusar tu, mungkin bagi sesetengah di antara kita rasa macam sedikit serabut ke apa. Ya, betul, tepat. Tapi mungkin tidak bagi setengah orang juga, cikgu. Ya. Jadi saya suka ketenangan, jadi saya memilih garisan yang beralun. Cikgu. Okey, jom kita sambung lagi, cikgu. Alright, boleh Ria. Tak apa, cikgu. Garisan jatuh tadi kita sambung dekat sini, cikgu. Kita sambung balik. So, murid-murid di rumah pastikan hasil doodle mestilah mewujudkan konsep kesatuan itu, di mana penggunaan garisan. Selain itu Ria, kita boleh juga aplikasikan selain garisan, kita boleh aplikasikan warna Ria. Contohlah kalau Ria ada idea kan, ni apa, doodle nama ni dah siap, kita nak bagi nampak ada warna. Kita warnakan dia. Kita boleh warnakan dia untuk nampakkan dia lebih lagi menarik, cantik. Seperti yang Ria jawab tadi, kena fungsi kesatuan dalam hasil karya seni untuk mewujudkan harmoni kan. Betul, cikgu. Tak nampak bosan, nampak lebih menarik. So murid-murid kena faham di situ fungsi kesatuan dan hubung kait dengan tajuk dan mesej sesebuah karya itu bagaimana. Betul. Dan cikgu nampak saya begitu tekun sekali, cikgu. Betul ya. Kadang-kadang doodle ini bagus sebenarnya. Dia memberi fokus. Kita jadi lebih fokus apabila melakukan sesuatu. Dah tak fikir benda lain, cikgu. Sebab nak fokuskan garisan kita nak ni. menghasilkan garisan yang cantik, yang memberi makna kepada kita, dan saya pasti adik-adik di rumah juga tengah fokus sekarang ni kan. Ya, fokus semua. Okey. Okey, cikgu. Ya, Ria. Saya dah hampir siap, cikgu. Dah hampir siap. Okey, kita boleh gabungkan nama Ria ni. Okey.
Saya lengkapkan sikit lagi cikgu. Okey, pastikan kalau nak buat doodle ni make sure guna permanent marker pen. Marker. Ya, dia takkan terpadam lah. Betul. Dan cikgu mungkin boleh bagikan kepada REA. Okey. Ini adalah penghasilan doodle art dengan nama saya cikgu. Ya. Nama Ria. Yang mungkin lepas ni Ria boleh aplikasikan warna. Selain warna, boleh masukkan lagi bentuk-bentuk yang lebih agresif. Contohnya kita masukkan bentuk kotak, bentuk cube, bentuk bulatan, geometrical, boleh untuk bagi nampak dia lagi lebih kemas, kukuh. Okey, so karya yang dah siap ni Ria bukan kita letak di tepi dinding. Jangan, kita cuba appreciatekan semua artwork yang kita telah buat. Okey. Kita boleh frame kan, kita boleh gantung dekat dinding rumah Ria. Kan? Itu adalah lebih baik. Dan kalau tengok cikgu di sekolah sendiri, macam mana dengan murid-murid cikgu? Adakah mereka fokus dalam penghasilan doodle art cikgu? Okey, kalau diberi tugasan untuk menghasilkan doodle ini, murid-murid akan lebih gemar lah sebab dia tidak melibatkan warna area dan black and white sahaja. Prosesnya agak cepat, senang, dan menghasilkannya boleh guna pelbagai image, bentuk. Bukan sahaja garisan, bukan sahaja rupa, bukan bentuk. Murid-murid boleh juga aplikasikan warna untuk menghasilkan doodle yang lebih menarik. Dan mungkin tadi cikgu tanya soalan kepada Ria dan ni soalan Ria pula untuk cikgu. Kenapa cikgu memilih garisan sebegini cikgu? Kalau boleh Ria berpusar angkat huruf huruf yang mana tu? I tu. Ini kenapa berpusar di sini cikgu? Nampak dia berpusar. Kenapa cikgu memilih garisan berpusar? Nampak macam lollipop kan? Ya, betul cikgu. Okey. So, kenapa cikgu applykan tu? Sebab huruf E tu, kita dah nak bagi dia nampak kontras sikit dengan background. So, kita applykan ketebalan sikit pada garisan tu lah yang berpusar Ria cakap tadi tu. Nampak huruf E tu lagi teguh mungkin cikgu? Itulah. Dan mungkin ada lagi cikgu. Kenapa cikgu memilih? Kalau kita tengok dekat sini ada beberapa juga garisan ya cikgu? Ya. Okey, garisan zigzag bulatan. Ya, zigzag bulatan dan lebih kepada garisan lurus lah. Okey, garisan-garisan ini kalau menggunakan permanent marker pen, terutamanya Sharpie. Sharpie tu memang sangat bagus untuk menghasilkan doodle. Daripada murid-murid sekolah, murid-murid dekat rumah boleh cuba Sharpie. Boleh menggunakan, sebab satunya permanent, tidak mudah luntur dan rosak. So kalau artwork ni tahan lama. Tahan lama dan hasil karya pun nampak shining. Betul. Dan mungkin cikgu nak tambahkan sedikit lagi cikgu, apa yang perlu murid-murid lakukan apabila nak melakukan penghasilan doodle art ni cikgu? Selain kita kena macam cikgu beritahu tadi, gunakan benda yang sesuai kan, bahan yang sesuai, alat pun yang sesuai juga supaya dia nampak, kalau orang cakap tu timbul cikgu. Kan? Pesanan dari cikgu sendiri, murid-murid yang menonton sedikit tips lah apabila kita menghasilkan sesebuah karya seni visual, terutamanya doodle, tak kiralah lukisan, cartan yang awak hasilkan, mestilah awak ada plan, awak ada sumber ilham awak. Mesti ada hal benda. Apakah tajuk yang nak buat ni? Apakah message yang nak disampaikan dalam artwork ini? Contoh kalau Ria, kita nak tonjolkan nama kita, mungkin kita nak framekan dalam bilik kan, ataupun dekat pintu bilik ni kita nak letak doodle art kita, senang orang tengok bilik nanti, ni bilik Ria. Dah tahu dah bilik siapa, bilik kepunyaan siapa. Selain itu, penghasilan karya seni visual ini mestilah mementingkan 3 komponen tadilah, seperti
hal benda, kandungan dan bentuk. Jadi pelajar di rumah mestilah cuba memahami fungsi setiap dalam bahasa seni visual itu, bukan sahaja kesatuan, ada lagi banyak seperti penegasan, keseimbangan, semuanya penting dalam menghasilkan sebuah karya. Sebelah kanan, sebelah kiri ini semuanya ada elemen-elemen dan prinsip rekaan yang penting yang saling berkait, yang mesti kita ambil berat. Mesti kita tahu, kita kena faham dengan betul. Barulah artwork kita itu, hasil karya itu bermakna, Ria. Betul. Okey, baik, itu dia penerangan yang cukup jelas daripada cikgu pada hari ini, dan saya pasti murid-murid di rumah juga dah mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi kita belum habis lagi, kita nak berehat dahulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah rendah hari ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual bagi kesatuan, tajuk dan juga mesej. Saya bersama-sama dengan Cikgu Zal Fatihah. Tadi banyak ilmu dah pun cikgu berikan kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah mengenai aktiviti kita juga pada hari ini cikgu. Dan mungkin sekarang cikgu karya kita dah pun siap. Dah siap, Ria. Jadi mungkin cikgu nak membuat penilaian tentang karya Ria ni cikgu. Okey. Soalan pertama cikgu nak tanya, murid-murid di rumah juga cikgu nak tanya. Selepas artwork siap, bagaimana perasaannya? Apa Ria rasa? Saya boleh katakan saya rasa lega. Apa yang saya simpan saya dah luahkan cikgu. Dah luahkan betul. Okey. Sebab setengah artwork ini kita perlu berpuas hati Perlu puas hatilah buat tu biar sepenuhnya buat dengan siap Okey, so biar cikgu tengok biar cikgu nak bagi bunga berapa pula dekat Ria punya artwork ni. Okey, saya memilih huruf R lah cikgu. Okey, huruf R. Okey, boleh Ria ceritakan pemilihan garisan apa Ria guna ni? Okey, kalau tengok R. Yang pertama ni cikgu, saya memilih garisan lurus. Okey, kat sini. Okey, kalau tengok cikgu, bagi saya lah apa yang saya nak mempersembahkan adalah seakan-akan seperti pelangi. Kan pelangi dia macam tu cikgu. Ada 7 warna. Alright. So itulah yang saya gambarkan, sebabnya saya suka benda yang berwarna-warni cikgu. Okey, so mungkin penambahannya nanti Ria mungkin boleh balik warna mungkin applykan. Okey, aplikasikan warna dalam doodle art Ria ni. Okey, dan di sini cikgu, apa yang saya nak persembahkan juga adalah, kalau tengok cikgu, saya pasti sehelai daun itu kita tengok urat-urat daun cikgu. Urat daun garisan selari, betul tak Ria? Garisan betul. Selari Di sini cikgu. Okey, seperti urat daun. Urat daun. Sebab saya juga sukakan kehijauan. Alright. Kehijauan cikgu. Okey, bagaimana pula dengan garisan yang bawah tu? Yang bawah ni? Ya, Ria. Yang ni saya memilih sebab saya macam mana saya nak perkatakan kepada cikgu, saya suka benda-benda yang mungkin memberi kita imajinasi. Okey, dia curly garisan yang berlingkar, garisan berlingkar. So gabungan-gabungan ini pada pendapat Ria, wujud ke tidak kesatuan itu? Murid-murid di rumah boleh jawab tak soalan cikgu? Saya rasa wujud cikgu. Wujud betul. Sebab apa? Walaupun berbeza garisan, perbezaan pada garisan, pada bentuk, pada rupa, wujud lagi prinsip kesatuan itu. Okey, so dengan huruf E, A pun cikgu tengok seperti kemas cuma mungkin kita akan tambahkan sikit line yang kontras, seperti ada yang tebal, ada yang nipis okey, dan ada yang halus, pelbagai jenis marker pen lah kita guna pen yang untuk mencantikkan lagi.
hasil Ya, didik betul, ya. kita pada hari ini, cikgu. Okey, dan tambahan lagi, cikgu. Mungkin kita tengok ni penghasilan daripada para pelajar, cikgu mungkin? Ya, tengok ni, kalau kita tengok. Ada banyak sebenarnya, cikgu. Pelbagai. Pelajar-pelajar ini mempunyai kreativiti berbeza, Ria. Jadi, bila kita minta mereka hasilkan doodle, mesti akan terhasilnya doodle yang berbeza. Berbeza, walaupun tajuk diberi sama. Betul. Pemikiran pemilihan hal benda itu tidak sama. Okey, jadi murid-murid di rumah boleh cuba. Okey, seperti cikgu cakap tadi, okey, walaupun menggunakan pelbagai berbeza garisan, berbeza rupa bentuk, masih lagi menetapkan, mementingkan, menitik beratkan unsur dan prinsip kesatuan itu sendiri. Itu yang terpenting. Baik, cikgu, dah mungkin rumusan untuk kita punya sesi pembelajaran pada hari ini sebelum kita beralih cikgu untuk membuat rumusan tentang karya Ria, cikgu. So kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Rumusannya, cikgu, silakan. Okey, so pada hari ini cikgu nak rumuskan pembelajaran kita hari ini, murid-murid di rumah yang menonton. Cikgu harap awak kamu semua akan dapat sedikit sebanyak mengetahui tentang definisi apakah itu kesatuan, apakah kaitan, hubung kait kesatuan dalam penjanaan tajuk dan mesej sesuatu karya, bagaimana karya sesebuah karya ini, kalau awak lihat kita lihat di depan ini, bagaimana penjanaan tajuk dan mesej sesuatu karya itu dihasilkan. Okey, seperti cikgu cakap tadi, mestilah menitik beratkan 3 komponen utama, iaitu hal benda, bentuk, kandungan. Selain dari idea dari pelukis pengkarya itu sendiri. Okey, dan penjanaan tajuk ini melibatkan 2 kaedah, Ria, 2 kaedah, iaitu apa? Ingat lagi? Kaedah tradisional dan juga konvensional dan contemporary. Okey. So konvensional lebih kepada direct. Contoh kalau Ria kita tengok sunset di belah kiri cikgu sana, mungkinlah tajuk yang sesuai senjaku. Contohnya, Ria. Kalau dari kita menggunakan kaedah contemporary, mungkin lebih tersirat, Ria. Lebih tersirat. Mungkin apa, Ria, agak-agaknya kalau di sebalik gambar ini? Kalau Ria sebagai hatiku merindu, boleh, cikgu? Hatiku merindu, Ria. Mungkin boleh. Okey, walaupun kita tengok karya ini tersirat, kan, banyak penggunaan warna panas, merah, orange. Itulah sedikit sebanyak rumusan. Cikgu harap pelajar di rumah, murid-murid di rumah boleh mendapat sedikit sebanyak pengetahuan hari ini, tajuk hari ini. Saya pasti, cikgu, kita punya murid-murid di rumah pun nak tahu juga, kan, macam mana dengan prestasi Ria pada hari ini, cikgu? So keseluruhannya cikgu boleh bagi prestasi Ria dengan menjawab soalan dengan tepat, menghasilkan karya seni visual dengan menepati objektif. So, cikgu nak bagi 5 bunga dekat Ria. Alhamdulillah. Okey, 5 bunga lagi untuk Ria. Okey. Terima kasih, cikgu. Tahniah. Saya beruntung hari ini dapat banyak bunga. Tadi dah berjaya jawab soalan dan karya saya pun diiktiraf oleh Ria, cikgu pada hari ini. Ya, betul. Okey, dan mungkin cikgu boleh kongsikan bersama dengan murid-murid di rumah di manakah latihan pengukuhan mereka boleh dapatkan, cikgu, untuk kita punya sesi pembelajaran pada hari ini, cikgu? Jangan lupa bahan-bahan latihan murid-murid boleh dapatkan di website Sumberku, di portal The 5 KPM. Di situ banyak, Ria, banyak, semua subjek ada, semua bahan ada. Murid-murid semuanya dijari, okey, kena fokus dan sentiasa mengikuti kelas. Itu saja pesanan cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Zalfatia hari ini sudi bersama-sama dengan Ria, dan saya pasti murid-murid di rumah juga sudah dapat ilmu pengetahuan yang sangat-sangat berguna hari ini, dan insya-Allah kita dapat gunakan di masa akan datang. Jadi terima kasih sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.